Yang Berhormat Tuan Julian Tan Kok Ying. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya yang keempat. Ya, sila Yang Maha Menteri. Datuk Yang Bertua, kerajaan telah dan sedang melaksanakan pelbagai usaha dalam menangani jenayah pemerdagangan orang. Di antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan ialah dengan mewujudkan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Akta ini diluluskan pada 24 April 2007 dan berkuat kuasa sepenuhnya pada 28 Februari 2008. Akta ini kemudiannya telah dipinda dan dikuatkuasakan pada 15 November 2010 dan kini dikenali sebagai Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Bagi memastikan akta ini dapat dikuatkuasakan dan usaha dapat dilaksanakan, Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPO telah ditubuhkan. Susulan daripada penubuhan MAPO tersebut, 5 jawatankuasa iaitu jawatankuasa perundangan, penguatkuasaan, perlindungan dan pemulihan mangsa, media dan publicity serta jawatankuasa khas pemerdagangan buruh telah pun dibentuk. Kerajaan telah melancarkan Pelan Tindakan Kebangsaan sebagai satu panduan untuk melaksanakan usaha bagi membenteras jenayah pemerdagangan orang tersebut. Pelan Tindakan Kebangsaan ini menggariskan strategi kerajaan dalam membenteras jenayah ini di peringkat domestik dan juga peringkat antarabangsa. Beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menambah baikkan pemerdagangan orang. Pertamanya, membuat pindaan kepada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau ATIPSOM 2007. Yang keduanya, mengukuhkan Sekretariat MAPO bagi tujuan penyelarasan dan koordinasi jawatankuasa di bawah MAPO serta secara lebih efektif dan terancang. Dan ketiga, menyediakan dana tahunan bagi MAPO untuk melaksanakan program atau aktiviti menangani jenayah pemerdagangan orang. Pindaan kepada ATIPSOM 2007, pengukuhan Sekretariat MAPO dan penyediaan bajet khusus bagi program atau aktiviti pembenterasan pemerdagangan orang adalah merupakan langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi tujuan untuk mempertingkatkan kedudukan negara bagi tempoh penilaian oleh Jabatan Negara Imigrasi Syarikat pada tahun 2015 dan seterusnya. Ya, Mas Tampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan yang telah dibagikan. Soalan saya, kenapakah dengan adanya akta-akta yang disebut tadi dan serta usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan serta Malaysia dari segi membenteras human trafficking jatuh ke paras yang paling rendah iaitu ke tier 3 bersama paras dengan negara Thailand yang begitu popular sekali dengan industri seks, ya. Juga mengikut laporan CNN yang dikatakan daripada CNN dengan izin lack of insufficient action against human trafficking. Nah, dalam satu temuduga dengan mangsa yang terselamat, negara kita adalah human trafficking hub di mana sebagai tempat strategik untuk menghantar mangsa ke negara lain. Ini adalah sangat membimbangkan. Yang Berhormat Menteri, mengikut sebuah dokumentari yang bertajuk Trap yang boleh ditontongi di YouTube, underage sex industry dengan izin di Malaysia adalah begitu ketara sehinggakan walaupun ianya adalah salah dari segi undang-undang, peniadaan seks dijalankan seumpamanya ianya adalah sah. Soalan saya, apakah langkah serius kerajaan dalam melindungi mangsa-mangsa industri seks ini di mana di antara mereka dipaksa, dicaburi kemahuan mereka, pasport dirampas oleh sindiket-sindiket yang dikuatiri begitu berkuasa sehingga memburukkan nama baik pihak berkuasa kita, pihak polis kita kerana dikuatiri melindungi sindiket ini dan sudah kian lama budaya perlindungan ini diamalkan. Ya, saya percaya rakyat mahu tindakan yang serius yang ditunjukkan oleh kerajaan. Buktikanlah dengan kembalikan status kita dari tier 3 ke tier 1. Biarlah ini KPI kerajaan kita. Dengan ini saya menyokong kerajaan kita dalam membantras industri seks di Malaysia supaya dia tidak akan memburukkan lagi nama negara kita, serta saya menyokong perlindungan dan usaha kerajaan dalam melindungi mangsa-mangsa industri tersebut. Terima kasih.
Datuk Yang Bertua, saya sendiri telah mengadakan rundingan dengan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Saya juga berjumpa dengan Homeland Security of US. Saya juga berjumpa dengan beberapa agensi di US. Bukan untuk berlindung di bawah mereka, tetapi kerana kedudukan negara kita dengan izin daripada Tier 2 telah turun ke Tier 3. Ini adalah disebabkan oleh jika sebuah negara itu berada di Tier 2 selama 3 tahun berturut-turut, secara automatik dia akan turun ke Tier 3 pada tahun berikutnya. Apa yang telah saya lakukan ialah dengan menubuhkan HLC dengan izin, High Level Committee, di mana 5 kementerian terlibat di dalam HLC ini, di mana beberapa langkah telah diambil mengikut checklist yang telah ditentukan. Senarai semakan ini telah saya ikuti dengan teliti dan saya sendiri mempengerusikan mesyuarat dan mengkoordinasikannya dengan 5 kementerian yang berbeza, termasuklah bekerjasama dengan NGO supaya memberikan perlindungan kepada mangsa-mangsa pemerdagangan ini. Langkah-langkah yang dilakukan termasuklah dengan memberikan peluang untuk mereka kembali ke negara asal setelah pemulihan dilakukan terhadap masa-masa berkenaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua NGO yang telah datang kepada Kementerian Pembangunan Keluarga, Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga untuk membantu. Dan peruntukan telah diusahakan supaya NGO ini diberikan peruntukan khas untuk mereka membantu masa-masa berkenaan. Langkah-langkah lain yang perlu saya sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Bertua, termasuklah usaha pihak kerajaan untuk mempertingkatkan kehadiran dan pemantauan di semua hotspots yang digunakan untuk penyeludupan manusia, khususnya di sepadan negara iaitu di utara dan selatan Semenanjung, dan mengumpulkan semua maklumat tekong darat dan tekong laut serta bertindak sebaik saja pengumpulan maklumat diselesaikan. Selanjutnya, mewujudkan contact point dengan pihak berkuasa Thailand bagi memudahkan perkongsian maklumat dan sumber risikan sebagaimana dicadangkan oleh Stampin tadi. Seterusnya, mewujudkan kerjasama antara agensi, umpamanya dengan pihak Australia melalui Border Protection Command dalam usaha mementeras kejadian penyeludupan manusia melalui Malaysia, Indonesia dan lain negara untuk ke negara ketiga. Memperkukuhkan kerjasama antara agensi seperti PDRM, APMM, TLDM, Jabatan Laut, Kastam Diraja Malaysia, Immigration dan lain-lain. Itu telah dijalankan. Termasuk juga mempertingkatkan keperluan logistik semua agensi-agensi penguatkuasaan terlibat seperti kapal dan bot ronda dan juga peralatan bagi menambah keberkesanan. Artinya langkah-langkah yang kita jalankan adalah satu langkah yang memperlihatkan keseriusan pihak kerajaan, bukan sahaja mewujudkan MAPU, tetapi langkah-langkah telah dilakukan bagi memperlihatkan komitmen pihak kerajaan di dalam menangani permasalahan pemberdagangan orang ini. Yang Hormat Kina Batangan. Terima kasih, Datuk Ketua. Hormat Menteri, negara kita ini telah dicemari oleh sindiket perdagangan manusia. Seolah-olah kita telah dijadikan hub pengeluaran perdagangan orang. Dan kalau kita lihat sejarah, perdagangan manusia ini berlaku beribu-ribu tahun yang lalu. Rupa-rupanya betul lah. Wow, kata P. Ramlee. Rupa-rupanya berniaga orang lebih untung daripada berniaga unta. Jadi oleh kerana itu, dengan mewujudkan beberapa jabatan kuasa, dengan mewujudkan Majlis Anti Perdagangan Manusia, apakah mungkin juga, mungkin kerajaan perlu melihat, bisa on arrival itu mungkin salah satu penyumbang ke arah perdagangan manusia itu sendiri. Sebab ada yang menyamar sebagai pelancong, tetapi sebetulnya mereka diperdagangkan. Jadi negara ini kecil, tetapi sudah seluruh dunia tahu bahawa kita sebuah negara yang memproses manusia untuk diperdagangkan. Sedangkan perkara ini tidak betul. Dia dilakukan oleh sindiket. Jadi bagaimana untuk mematikan langkah-langkah sedikit ini pada masa-masa akan datang, dan berapa ramaikah
sindiket-sindiket ini yang telah didakwa, ditangkap dan didakwa di mahkamah, dan apa hukuman yang diberikan kepada mereka supaya mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara yang jahil begini untuk memperdagangkan manusia. Terima kasih. Datuk yang berdua, apa yang disebutkan oleh Kinabatangan tadi adalah sesuatu yang benar. Termasuk apa yang disebut memberikan VOA, Visa on Arrival. Dan ingin saya maklumkan bahawa Visa on Arrival daripada China telah dihapuskan. Visa on Arrival daripada India telah juga dihapuskan. Dan beberapa negara juga telah dihapuskan, termasuk daripada Iran. Kita tidak prejudis dengan izin. Kita tidak prasangka kepada mana-mana negara, tetapi kita lihat dari segi sumber permasalahan. Bagi negara-negara yang menimbulkan masalah itu, bukan negara itu yang menimbulkan masalah, tetapi ialah tekong-tekong darat dan tekong-tekong laut, serta mereka yang disebut sebagai cerita Piramli tadi. Saya harap Kinabatangan tidak terlibat dalam aktiviti itu. Tetapi kita harus ini sangkaan jahat. Saya kata kita harap tidak terlibat. Memang tidak terlibat pun. Tetapi yang penting di dalam perkara ini ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak. Termasuk dengan Angkatan Tentera Malaysia. Apabila kita menubuhkan JBC dengan izin General Border Committee. Kerana kita dapati bahawa terdapat lebih daripada 560 lorong-lorong tikus yang telah menjadi lorong-lorong gajah. Penyeludupan manusia ini bukan saja daripada utara, tetapi di sepadan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia, dan juga di kawasan laut. Begitu juga melalui selatan tanah air. Saya mengakui bahawa usaha-usaha harus diperkukuhkan dan diperkasakan bagi menentukan bahawa tidak ada penyeludupan ini lebih banyak berlaku. Namun saya lihat permasalahan antaranya, saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh lain-lain kementerian, tetapi termasuklah visa pelajar. Apabila mereka masuk ke negara ini menggunakan visa pelajar di kolej-kolej atau pusat bahasa tertentu, yang kemasukan mereka adalah sebagai pelajar, tetapi mereka tidak belajar. Mereka hanya mendaftar, kemudian mereka bekerja ataupun bertugas di bawah syarikat-syarikat tertentu. Inilah pembenterasan yang sedang dilakukan. Saya berterima kasih kepada beberapa orang ahli parlimen, termasuk daripada Kerajaya, yang telah memberikan maklumat kepada saya. Dan kita telah melakukan operasi bersama. Dan insya-Allah operasi bersama dengan immigration, dengan pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara, dengan jasa, dengan rela, dengan JPAM dan lain-lain agensi dilakukan. Dan saya harap usaha yang dapat dilakukan termasuklah pendakwaan yang menjadi suatu isu pertikaian pihak Jabatan Negara Amerika terhadap Malaysia. Termasuklah apabila penangkapan dilakukan kepada 777 orang dan pendakwaan hanya dilakukan terhadap 153 orang. Apa yang dilakukan oleh KDN ialah kita telah membincangkan dengan Jabatan Hukum Negara supaya mewujudkan mahkamah khas agar isu-isu yang tertangguh ini dapat dipercepatkan pendakwaan dan juga penghakimannya, agar keseriusan kita menangani permasalahan ini akan dapat menjawab beberapa persoalan. Dan saya ingin menyebutkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa sesungguhnya kerajaan serius di dalam menangani permasalahan perdagangan orang ini. Terima kasih.